Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua murid tahun 5. Kembali lagi kita di kelas pendidikan kesihatan. Tajuk pada hari ini ialah ikut yang positif, tinggalkan yang negatif. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 92. Pada minggu lepas kita buka muka surat 91. Hari ini muka surat 92. Jom kita tengok apa yang ada di muka surat 92. Ini tajuk dia, ikut yang positif, tinggalkan yang negatif. Jom baca sama-sama. Ramli sering tidak hadir ke sekolah. Dia cuba mempengaruhi Zarif supaya mengikut sikapnya yang negatif itu. Zarif dan rakan-rakannya berbincang tentang cara untuk mengatasi pengaruh negatif Ramli itu. Kamu juga sepatutnya tidak terpengaruh dengan sikap negatif Ramli. Maknanya Ramli ni tengah mengajak Zarif untuk ponteng sekolah. Lepas tu Zarif jumpa kawan-kawan dia berbincang tentang masalah ini. Jom kita baca sama-sama lagi. Ramli mengajak saya ponteng sekolah. Kemudian kawan dia jawab, bagaimanakah kita hendak mengatasi pengaruh negatif Ramli ini? Dia minta sama-sama bincang. Kawan dia yang pertama jawab, katakan tidak jika dia mengajak kita melakukan perkara yang negatif. Katakan tidak. Kamu mesti biasa dengar kan, katakan tidak ni daripada darjah 1, 2, 3, 4, 5. Kamu asyik dengar tidak. Tidak kepada sentuhan tidak selamat, tidak kepada merokok, tidak kepada bahan inhalan. Perkataan tidak ni sangat penting. Yang ketiga, kita perlu melaporkan hal ini kepada guru. Ini tindakan dia lah, laporkan kepada guru. Nombor 4, saya akan cuba menasihati dia agar berubah menjadi baik. Bagus murid perempuan ni, dah cuba nasihat supaya jadi lebih baik. Ramli tu jadi lebih baik. Okey, ini perbincangan antara mereka. Maknanya ni semua dalam kalangan mereka ni semua ialah murid yang positif, yang baik. Cikgu harap kamu semua berada dalam kalangan murid-murid ini. Okey, jom tengok slide yang seterusnya. Pengukuhan. Kat bawah tu kamu ada nampak cipta blog melalui internet dengan kreatifnya tentang kesan pengaruh rakan sebaya kepada kehidupan harian. Blog ni agak susah nak buat, tapi kita cuma bincangkan tentang kesan pengaruh rakan sebaya sahaja. Apa kesan jangka masa yang pendek kepada kamu. Okay, yang pertama, dari segi disiplin. Disiplin diri akan merosot dan beri kesan pada masa akan datang. Maknanya kamu ni daripada murid yang baik, murid yang dengar kata, murid yang dengar nasihat, kamu bergaul dengan murid yang negatif, disiplin kamu pun jadi negatif. Ni automatik lah. Ikut kawan yang baik, jadilah baik. Ikut kawan yang negatif, jadilah yang negatif. Jadi pilihlah mana yang baik, tinggalkan mana yang tak baik. Okay, yang kedua, dari segi pelajaran juga akan merosot kerana sikap kamu yang menjadi negatif. Sama juga macam tadilah. Daripada rajin buat kerja, daripada rajin baca buku, tiba-tiba kamu dah malas nak belajar. Jadi merosotlah pelajaran kamu. Yang ketiga, menjadi seorang yang pemarah dan tidak mendengar nasihat. Ini dari segi emosi kamu. Kawan usik sikit kamu marah, kawan tegur sikit kamu marah, cikgu tegur sikit marah, mak ayah tegur marah, kamu memberontak. Ini satunya sikap yang tak baik lah. Dari segi emosi kamu tak dapat nak kontrol, kamu tak dapat nak kawal disiplin kamu ataupun emosi kamu. Yang keempat, dari segi keluarga pula, mencalakan maruah keluarga, malu kat mak ayah kamu. Rakan-rakan tengok nampak kamu isap rokok ke dekat taman, tiba-tiba datang pula, ni saya nampak anak awak ni, kan dah malu dah mak ayah awak. Jadi janganlah buat perkara yang negatif. Orang sentiasa memandang kita ni, jangan. Okey, seterusnya, jangka masa panjang. Tadi jangka masa pendek, ni panjang maknanya dalam masa 10 tahun, dalam masa 20 tahun ke, bila-bila lah nanti, dalam jangka masa panjang. Apa yang akan berlaku? Jom kita tengok. Ini teruklah ni, penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan mengundang kepada rekod jenayah yang tidak berpenghujung. Tak berpenghujung ni maknanya keluar masuk penjara je lah nanti. Penyalahgunaan dadah ni antara yang kesan yang paling teruk lah.
Jangan musnahkan hidup kamu. Yang kedua, mempengaruhi dalam bidang pekerjaan kerana sekiranya melibatkan kes jenayah. Tadilah dah. Murid telah mempunyai rekod polis dan akan mengakibatkan kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Ini betul Kalau kamu nak jadi polis, cita-cita kamu nak jadi polis, cita-cita kamu nak jadi bomber, nak jadi cikgu. Kalau kamu ada rekod jenayah, agak sukar kamu untuk mendapatkan kerja-kerja tersebut. Sama juga kalau kamu pergi temu duga, majikan kamu tengok, alamak kamu ada rekod jenayah, dia akan geleng kepala je lah. Jadi jangan ada rekod jenayah dalam kehidupan kamu. Elakkanlah. Okey. Yang ketiga, ini untuk mangsa buli lah. Mangsa buli akan mendapat gangguan emosi atau trauma yang berlarutan kesan daripada buli yang dilalui. Jangan sesekali buli kawan kamu. Buli ni tak semestinya pukul, tumbuk, itu fizikal. Buli ni boleh jadi dari segi mental juga. Kamu mengejek dia. Sekarang ni kalau kamu tak jumpa kawan kat sekolah, sekarang ni mungkin kamu akan nampak buli cyber. Pernah dengar buli cyber? Buli cyber ni daripada Facebook, dia cakap yang bukan-bukan. Kamu pun kena beritahu ibu bapa lah. Kalau ada kawan-kawan komen dekat gambar-gambar kamu komen yang tak elok, kamu beritahu mak ayah kamu. Itu dia kira buli juga. Komen-komen yang tidak elok di dalam media sosial. Okey. Seterusnya, bagaimanakah kemahiran berfikir aras tinggi? Bagaimanakah kamu mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya? Cara nak atasi. Tadi kesan dah tahu kesan dia buruk, macam mana kamu nak atasi dia pula? Okey, yang pertama, kenal pasti perkara tersebut betul atau salah. Ini kamu dah darjah 5, kamu boleh tahu perkara tersebut betul atau salah. Dalam Islam disebut mumayyiz. Kamu dapat tahu benar benda tu betul ataupun tidak. Yang kedua, menghormati pilihan orang lain, maka orang akan turut hormati pilihan kita. Hormat orang lain, orang hormat kita. Bantu orang lain bantu kita. Okey, itu. Yang ketiga, kenal pasti rakan positif dan negatif. Kamu tengoklah peribadi kawan kamu. Kalau kamu nampak dia baik, ikutlah dia. Kalau negatif, jauhkanlah dia. Ataupun jangan ikut. Jangan menjauhkan diri, tapi jangan ikut apa yang dia ajak kamu. Okey. Yang keempat, perlu ada keyakinan diri. Kamu kena tegas. Kalau kamu kata tak nak, cakap tak nak betul-betul. Tegas. Biar dia takut dengan kamu. Okey, perlu kreatif mencipta alasan. Ini alasan bukannya bohong. Alasan lah cakap mak tak bagi. Aku ada kerja ke sekolah lah, banyak nak buat lah. Alasan kreatif. Supaya dia dah serik nak ajak kamu. Bagi je alasan dia. Okey, yang seterusnya, katakan tidak kepada perkara yang tidak baik. Sentiasa katakan tidak. Tak nak. Cakap je tak nak. Benda yang tak baik, cakap tak nak. Okey, seterusnya. Tindakan sekiranya ternampak perkara negatif yang dilakukan rakan. Apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, laporkan kepada guru. Jika tahu rakan yang ponteng sekolah atau membuli rakan, laporkan kepada guru. Yang kedua, tidak menyisih. Tadi, sentiasa berbuat baik kepada rakan walaupun dia bukan rakan yang baik. Tidak menyisih ni, dalam erti kata lain, pulau. Jangan pulaukan dia lah. Jangan kawan dengan. Tak baik, jangan macam tu. Kalau kamu jauhkan diri daripada dia, lagi dia menyimpang jauh. Lagi tak ada siapa nak tegur dia. Okay, yang ketiga, menasihati rakan. Nampak? Jangan jauhkan diri daripada dia, tapi nasihat dia. Cuba nasihati rakan secara berhemah. Kalau tak nak dengar cakap cikgu, cuba lagi. Nasihat sampai dia dengar nasihat kamu. Dan yang keempat, bimbing rakan. Sentiasa beri kata semangat. Salah je pula. Beri kata semangat untuk rakan berubah ke arah kebaikan. InsyaAllah dengan doa-doa kamu, dengan semangat yang kamu tunjukkan untuk dia jadi baik, dia akan ikut benda yang baik. Okey. Seterusnya. Dah habis. Ini tugasan. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan kepada kamu tadi, kamu dapat pengajaran dalam cerita poin-poin yang cikgu bagi tadi. Okey, insyaAllah. Okey, tugasan pada minggu ini ialah kamu bina 3 rangkap pantun
dengan tema sahabat. 3 rangkap. Kalau dalam perenggan, 3 perenggan. Ada 3 perenggan. Ni pantun ni 3 rangkap pantun dengan tema sahabat. Cuba cipta sendiri. Okey, ni contoh pantun 2 kerat. Ni cikgu cuba buat. Kelakar sikit lah. Tapi cubalah. Okey, yang pertama. Tengok contoh yang cikgu buat. Ini pantun 2 kerat. Bermain bola bersama Aiman. Kau sahabat, kaulah teman. Tengok hujung dia. M-A-N, man. M-A-N, man. Bermain bola bersama Aiman. Kau sahabat, kaulah teman. Ni pantun 2 kerat. Simple je. Kamu cuba buat. Okay. Contoh, cikgu, saya suka pantun 4 kerat. Boleh. Cuba buat pantun 4 kerat. Ini cikgu dah buat contoh. Contoh pantun 4 kerat. Okey, jom kita tengok. Ayam hutan, ayam serama. Nak tangkap bukannya mudah. Suka duka dilewati bersama. Kerana kau sahabat terindah. Nampak hujung dia. Dah. Kamu cuba buat contoh pantun 4 kerat. Kalau kamu tak ada idea, boleh cuba rujuk di Google. Cari dulu dan cuba olah dia menjadi pantun kamu. Okey. Itu sahaja daripada Cikgu Khalil. Cikgu harap kamu sentiasa menjadi murid yang positif, rajin, sentiasa tolong mak ayah. Sama-sama kita jaga disiplin diri kita. Okey, insya-Allah kamu cuba buat kamu punya pantun di buku tulis, ambil gambar dan hantar kepada Telegram cikgu. Okay, insya-Allah. Itu sekian saja daripada Cikgu Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.